Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Amir Ashraf Maslan untuk edisi Bulletin Selatan 3 Disember 2014. Kerajaan Negeri Johor akan mencari inisiatif bagi membantu dari segi penyediaan tempat tinggal kepada 16 keluarga mangsa kebakaran di Kampung Sungai Rinting C. Masai. Mereka juga akan dipertimbangkan untuk dipindahkan ke projek Perumahan Rakyat Termiskin PPRT di Seri Sulang Johor Baru atau di Bandar Seri Alam Masai. Menurut Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, pembangunan semula penempatan di kawasan berkenaan tidak dapat dilakukan kerana ia merupakan tanah milik persendirian. Selama ini mereka merupakan setinggan atas tanah persendirian. Maka penyelesaiannya tak boleh kita bangunkan semula kerana sudah tentulah masa mereka bina dan buat dulu lebih daripada 10-15 tahun mereka buat tanpa izin. Jadi sekarang kalau dibuat dengan sokongan kerajaan, ia sudah tentu tak boleh nak dijayakan kerana itu menyalahi dan tidak dan boleh menyebabkan pihak kerajaan juga dikenakan tindakan undang-undang dan sebagainya. Maka penyelesaiannya sudah tentu tak mungkin untuk bina semula di situ. Maka saya telah minta pemimpin cawangan untuk melihat setiap penduduk yang ada. Saya difahamkan ada yang memang dah beli rumah, anak-anak akan duduk dengan anak-anak, mungkin ada yang juga memerlukan rumah sewa dan sebagainya. Jadi di sini kita akan cuba membantu mereka untuk kita atasi masalah yang sedang mereka hadapi. Beliau berkata demikian selepas melawat mangsa yang terjejas di kampung berkenaan. Turut hadir Ahli Parlimen Pasir Gudang Nurmala Abdul Samad. Terdahulu, Datuk Muhammad Khalid Nordin turut menyampaikan sumbangan kepada mangsa yang terjejas. Katanya sumbangan itu bagi membantu meringankan beban yang diperuntukkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAINJ. Dan pada pagi ini kita ambil kesempatan untuk menyampaikan bantuan daripada Majlis Agama Islam yang mana setiap keluarga mendapat RM1,000 sebagai bantuan daripada pihak majlis, dan juga pihak majlis menyumbang sebanyak RM7,600 kepada pusat ini untuk menyediakan makanan kepada mangsa sepanjang mereka berada di pusat ini. Mangsa yang terjejas kini ditempatkan sementara di Balai Raya Kampung berkenaan. Selain itu, Pejabat Kesihatan Johor Baru turut menghulurkan bantuan memeriksa keadaan kesihatan setiap mangsa yang terlibat dalam kebakaran tersebut. Dalam kejadian Isnin lepas, 76 orang daripada 16 keluarga terpaksa tinggal sehelai sepinggang apabila kediaman mereka musnah dijilat api. Kejadian yang berlaku kira-kira pukul 3.30 petang itu hanya melibatkan 15 buah rumah daripada 50 rumah yang terdapat di kawasan berkenaan. Punca kejadian masih belum dikenal pasti. Sementara itu, kejadian kebakaran yang berlaku di Kampung Sungai Rinting C mendapat perhatian daripada UMNO Parlimen Pasir Gudang yang turut menghulurkan bantuan kepada mangsa kejadian. Ahli Parlimen Pasir Gudang Nurmala Abdul Samad berkata, pihaknya akan membantu dari segi penyediaan tempat tinggal sementara dan penyediaan makanan kepada mangsa serta akan berusaha mendapatkan perumahan kepada mangsa yang tidak mempunyai rumah. Setakat ni daripada semalam kita buat kerjasama dengan orang tempatan, penduduk jawatankuasa, penduduk di sini. Kita menyediakan dia tempat, menyediakan makanan untuk dia orang, tempat tinggal, makanan, dan melalui JKM kita bantu peralatan yang perlu bagi mereka dan juga sumbangan. Juga daripada Majlis Agama kita dah bagi sumbangan keuangan lah. Langkah seterusnya adalah kita nak kenal pasti mereka-mereka yang betul-betul memerlukan perumahan. Kita akan berbincang dengan ketua cawangan mana yang patut kita bantu dari segi perumahan. Tambah beliau, pihak Parlimen Pasir Gudang turut akan menyediakan dana bagi membantu anak-anak mangsa yang kehilangan barang-barang persekolahan akibat rumah terbakar. Para penduduk Kampung Sungai Rinting yang merupakan mangsa kebakaran mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan negeri serta agensi-agensi yang menghulurkan sumbangan kepada mereka. Tentu saya tak ada kat rumah, saya kerja. Saya ada kat rumah, cuma adik saya dua seorang ada dua orang. Jadi dia katanya nampak asap atau jadi ada kebakaran. So adik saya terus telefon mak saya. Mak saya pun tak ada kat rumah, dia hantar adik saya pergi klinik. So mak saya, saya dari tempat kerja terus ke sini tempat kejadian. Waktu saya datang, boleh katakan dalam 10 buah rumah tu dah terbakar lah. Saya cakap terima kasih banyak sebab sudi datang tempat yang terpencil macam ni kan. Sanggup dari jauh datang. Terima kasih banyak. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak sumbangan yang dibagi keluarga saya, anak saya dan suami saya dengan saya.
Saya banyak-banyak terima kasih dengan Menteri Besar Johor Bahru. Itu saja. Perasaan toleransi perlu disemai dalam diri setiap kaum bagi memastikan kepelbagaian kaum yang ada menjadi sumber kekuatan di negara ini. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin turut menekankan sikap hormat menghormati yang perlu dipupuk antara kaum demi kemakmuran negara. Pertamanya, kita semua mesti menjauhi dan menghalang sikap kurang toleransi antara kita sesama kita. Kita mesti tanam dalam setiap diri kita perasaan kita mesti toleran kepada kaum-kaum yang lain. Kita mesti menghormati antara satu dengan yang lain. Bagi penganut Islam, orang Melayu, kita selalu diajar begitu. Kita memang selalu diajar oleh agama kita untuk hormat, untuk terima, untuk layan, untuk berbudi bahasa dan sebagainya. Atas sebab itulah ia menjadi sebahagian daripada amalan dan sikap kita. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan rumah ibadah tokong kuno Hie Tian Miao di Masai malam tadi. Tokong yang sudah berusia 150 tahun itu merupakan tempat ibadah masyarakat Tionghoa di kawasan tersebut sejak sekian lama. Majlis yang dihadiri lebih 1,500 pengunjung itu bukan sahaja dari kaum Tionghoa, malah kaum India turut hadir menunjukkan sikap toleransi yang diingini oleh Menteri Besar. Datuk Muhammad Khalid juga mahu sikap anti perkauman perlu diperangi melalui pendidikan terutama kepada generasi muda di negara ini. Di samping itu, kita semua mesti memerangi sikap perkauman dan anti toleransi melalui pendidikan yang dijayakan oleh institusi-institusi kita, termasuklah sama ada tokong ataupun sekolah. Tokong, sekolah, masjid, gereja, kuil mesti menjadi institusi yang mengajar anak-anak supaya bersikap toleran, bukan mengajar mereka untuk bergaduh ataupun tidak menghormati antara satu dengan yang lain. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam JPA Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal mahu 1.5 juta pejabat awam di negara ini melaporkan tindakan mana-mana pihak yang cuba mengambil kesempatan daripada pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan CBP pada 1 April 2015 dengan menaikkan harga barangan secara tidak munasabah. Katanya usaha ini dapat membantu usaha kerajaan memastikan agar rakyat tidak dibebani dengan harga barangan dan perkhidmatan yang tinggi selain tidak berlaku ketirisan dalam sistem pencukaian tersebut. Beliau juga mahu agar pejabat awam memahami dan memberi perhatian kepada setiap perkara di dalam bajet 2015 kerana mereka adalah pelaksana dasar bagi program yang digubal dan dirancang kerajaan. Menurut beliau, sekiranya mereka menerangkan kepada ahli keluarga dan rakan-rakan mereka, ia membawa kesan berganda yang boleh memberi impak besar kepada kefahaman dan pengetahuan mengenai dasar-dasar yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menahan sebuah kapal berdaftar di Bitung, Indonesia kerana berlabuh tanpa kebenaran di perairan Tanjung Ayam dekat Kota Tinggi Sabtu lepas. Ketua Penguatkuasa Maritim Daerah Tanjung Sedili, Kapten Maritim Amran Daud berkata, kapal MT Sarana Petro 1 yang sedang bersauh di kedudukan 3 Batu Nautika Tenggara, Tanjung Ayam itu ditahan pada kira-kira pukul 6 petang selepas dikesan oleh anggota APMM yang melakukan rondaan. Beliau dalam satu kenyataan berkata, kapal itu yang membawa 9 anak kapal warga negara Indonesia berusia 20 hingga 50 tahun itu kemudian dibawa ke Pejabat Maritim Malaysia Tanjung Sedili untuk siasatan lanjut. Kapal terbabit boleh didakwa mengikut Seksyen 491B-1-L Ordinan Perkapalan Saudagar MSO 1952 iaitu bersauh tanpa kebenaran serta gagal memaklumkan ketibaannya di perairan Malaysia. Sekian sahaja untuk edisi Buletin Selatan hari ini. Terus menonton kami untuk paparan berita yang menarik. Salam takzim.